Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tuan-tuan sidang hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, para penonton ataupun para jemaah yang mengikuti kuliah online kita pada malam ini, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini diberikan kesempatan untuk kita sama-sama mengikuti kuliah secara online. Walaupun dalam keadaan kita masih lagi diuji dengan wabak COVID-19, kita mengakui dan juga redha dengan apa yang berlaku sebagai salah satu daripada ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka medium kita untuk mengadakan kuliah-kuliah ilmu seperti ini adalah melalui pengajian secara online. Maka apabila kaedah ini paling relevan untuk kita laksanakan, dan juga proses menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan melalui cara ini, maka mau tidak mau inilah medium yang harus kita gunakan untuk menyampaikan ilmu. Seterusnya kita berkongsi maklumat, sama ada daripada para asatizah kepada seluruh jemaah masjid, yang mungkin sebenarnya dari sudut kuliah ini bukan semata-mata mereka yang barangkali terpilih untuk hadir di hadapan ataupun terpilih untuk ke masjid, tetapi juga bagi mereka yang tidak terpilih untuk ke masjid. Maklumlah kita dalam keadaan sekarang ini jemaahnya dipilih, untuk hadir ke masjid itu mereka dipilih untuk menjadi jemaah-jemaah tetap. Walaupun ada sebahagian mereka yang terpaksa kita bergilir untuk memastikan bahawa kerinduan para jemaah untuk mengikuti ataupun berada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, di surau-surau itu, kiranya sudah pun membuat-buat rasa kerinduan itu. Tetapi dalam keadaan yang ada sekarang ini, mungkin menyebabkan suasana itu agak terhad, maka kita menggunakan medium yang ada ini untuk sama-sama kita melaksanakan apa yang ada dengan cara yang semudahnya, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita sama-sama berbincang sebagai salah satu pengisian yang menjadi kebiasaan untuk kita adakan di masjid-masjid, iaitu kuliah-kuliah maghrib, sebagai salah satu daripada perkara yang menjadi rutin, khususnya di masjid ataupun di surau-surau, mana para asatizah berkongsi untuk saling memberikan peringatan, sama ada kepada mereka, untuk diri mereka sendiri, ataupun barangkali juga untuk masyarakat sekeliling. Mungkin kadang-kadang medium dakwah ini tidaklah tertumpu di masjid-masjid, mungkin perlu juga diperluaskan. Ada orang yang mungkin mereka yang nak hadir ke masjid untuk belajar, menuntut ilmu di masjid, kadang-kadang rasa kecil hati mereka ataupun rasa kecil, rasa bimbang, takut diperli-perli pula ke ataupun seumpama. Itu mungkin sebahagian, ada sebahagian manusia ataupun sebahagian mereka yang beranggapan seperti itu.
Jadi akhirnya media menyampaikan dakwah itu seolah-olahnya ditumpukan kepada masjid dan barangkali kurang untuk di medan lapangan. Tetapi inilah juga antara hikmahnya bila mana kita mengadakan kuliah-kuliah ini seperti online seperti ini, maka tidaklah menjadi suatu yang kita kira batasan. Tak semestinya mereka yang kita kata geng surau ataupun geng masjid sahaja yang hadir. Tetapi hari ini telah pun melalui fasa semua mereka boleh mendengar, boleh mengikuti, boleh memahami tentang apa-apa isu yang boleh disampaikan oleh para asatizah melalui medium kuliah-kuliah online ini. Jadi tuan-tuan sedang hadirin para jamaah, pada malam ini saya diberikan tanggungjawab ataupun diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada malam ini sebagai mengisi masa tuan-tuan, untuk kita sama-sama saling ingat mengingati, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi pada malam ini tajuk yang saya bawakan untuk tuan-tuan ialah berkaitan dengan topik yang mungkin kita sama-sama dah pun tahu, ataupun barangkali kita dah lalui, tetapi barangkali kita terlupa, ataupun kita cuba nak refreshkan semula tentang kefahaman kita, iaitu apabila kamu sakit, Allah lah penyembuhmu. Ya tuan-tuan, tajuk yang kita cuba nak berkongsi pada hari ini ialah apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi tuan-tuan sedang hadirin para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berbincang berkaitan dengan soal sakit ini, ia merupakan satu daripada bentuk-bentuk ujian yang Allah kurniakan kepada kita. Maknanya dalam keadaan kita ni, adanya lawan bagi sakit itu ialah sihat. Kan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tani khamsan qabla khamsin, jadi salah satunya itu ialah rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu, salah satunya ialah sihat sebelum kamu sakit. Jadi bila kita bincang berkaitan dengan sakit ini, maka secara tidak langsung kita tahu bahawa ini juga merupakan salah satu daripada fitrah, keadaan-keadaan tertentu yang mungkin kita akan diuji dengan kesakitan. Jadi bila kita bincang berkaitan sakit ini, mungkin satu ketika kita akan mungkin satu ketika kita sihat, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan sakit. So, sakit dan sihat ini suatu fitrah kehidupan yang mungkin ada satu ketika kita sihat dan mungkin satu ketika nanti kita sakit. Sebab itulah kita cuba berbincang, berbalik semula kepada tajuk tadi, apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini konsep yang kita sama-sama cuba fahami, bila kita berbincang berkaitan sakit ini sebagai salah satu daripada part kehidupan kita. Kalau sekiranya memang kita tidak diberikan sakit sampai kepada kematian, tetapi hakikatnya kematian, kesakitan sakaratul maut itu juga merupakan satu sakit, satu kesakitan. Barangkali kita juga akan melalui fasa-fasa sakit, kan? Kalaulah kita rasa itu mungkin bukan barang sakit. Contoh kalau kita kata bagi anak-anak kecil, mungkin dalam titik sekolah ni, barangkali mereka yang berkhatan mungkin ada timbul perkataan sakit itu. Jadi makna sakit itu tetap ada, kan? Sakit kerana berkhatan. Bagi wanita barangkali sakit ketika mana datangnya haid ke, atau barangkali ketika melahirkan anak, maka sakit itu tetap ada dalam kehidupan kita. Cuma bila kita nak berbalik kepada prinsip, apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan, itu sebagai salah satu daripada perkara yang harus kita santuni berkaitan dengan sakit itu. Bagaimana kita melihat konsep sakit itu dengan lebih luas. Bila kita kembalikan kepada prinsip, apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan, kita bersifat menyerahkan persoalan itu adalah Allah izinkan, Allah berkehendakkan kepada sakit itu. Allah berkehendakkan kepada sesuatu yang sakit sebagai satu ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat, mungkin kalau kita berbalik kepada prinsip sakit, kalau kita jelaskan sakit itu dia terbagi kepada dua. Sakit penyakit itu ada kedua sama, ada penyakit berbentuk rohani, ataupun penyakit berbentuk jasmani.
rohani ataupun jasmani. Jadi penyakit fizikal ataupun berkaitan dengan penyakit rohani dalaman kita, ya. Ini juga berkaitan dengan persoalan rohani yang tak nampak ni, mungkin emosi kita ataupun pemikiran kita, itu juga termasuk dalam kategori penyakit rohani yang tidak kelihatan, ya, tetapi dia ada, ya. Penyakit mental, kesihatan kita tak tahu, kesihatan mental, ya, itu juga termasuk dalam kategori yang sakit. Sebab itu kalau kita berbalik kepada prinsip penyakit jasmani ini, kita melihat kepada penyakit tubuh badan, amradul abdan, merujuk kepada penyakit jasmani, iaitu membawa pengertian komponen yang melibatkan anggota-anggota zahir, ya, termasuklah organ-organ dalaman seperti jantung, hati, paru-paru, ya. Begitu juga berkaitan dengan penyakit-penyakit fizikal, penyakit kencing manis, ya, penyakit kencing manis, penyakit buah pinggang, penyakit-penyakit yang melibatkan yang melibatkan fizikal, ya, hari ini, ya, penyakit kulit, ya, penyakit kanser, yang melihat yang kepada soal penyakit yang melibatkan jasmani. Ini hari ini kalau kita pergi ke hospital, ya, mereka yang diberikan ujian sakit ni tuan-tuan, kita boleh tengok mereka, Allah sedih, ya, sakit yang yang mereka lalui itu dengan sakit fizikal. Hatta kepada hari ini pun, ini barangkali kalau kita lihat, ya, penyakit-penyakit ataupun jangkitan COVID-19 ini, dia dikira sebagai penyakit-penyakit rohani yang memberi kesan, ya, semua barangkali sesak nafas, kan, itu adalah penyakit-penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit-penyakit jasmani. Adapun kalau kita berbalik tadi, penyakit-penyakit yang dikategorikan sebagai rohani itu melibatkan soal roh, penyakit akal, penyakit perasaan, emosi manusia. Ini sebab itu dalam dua keadaan ini kita sama-sama kena lihat, ya, aspek itu, bahawa sakit ini dia tidak semata-mata zahir, tetapi juga melibatkan soal yang batiniah itu tadi. Dalam hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah menjelaskan tentang satu organ dalam badan manusia yang memberikan pengaruh besar kepada tingkah laku dan jiwa manusia, ya. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Dan sesungguhnya di dalam jasad, di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka ia akan baik seluruh jasad. Apabila dia rosak, maka akan rosaklah seluruh jasad badan. Ia tidak lain melainkan al-qalb, ataupun jantung ataupun hati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, adakah penyakit yang kalau kita jelaskan tadi itu penyakit-penyakit sifatnya penyakit-penyakit jasmani ini, adalah juga mungkin hari ini penyakit-penyakit jasmani ini adalah keperluan untuk kita serahkan kepada mereka yang terlibat dengan bidang-bidang kesihatan, ya, penjagaan kesihatan, ya, untuk mengawal penyakit-penyakit yang sepatutnya boleh dielakkan. Kalau kita kata kolesterol, kalau kita kata kencing manis, kan, maka ada kaedah-kaedah rawatan-rawatan kesihatan yang hari ini mau tak mau, kalau mereka yang menghadapi penyakit-penyakit fizikal ini, maka kita akan lihat usul-usul itu perlu dilakukan, ya. Kalau kita kata penyakit yang melibatkan buah pinggang, kalau kita penyakit kanser, ataupun barangkali mungkin ada juga penyakit-penyakit yang hari ini fizikal tetapi tidak ada ubat yang khusus berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut, ya. Tetapi asasnya dalam kita mendepani penyakit-penyakit fizikal ini, ramai yang terlibat. Kalaupun mungkin menggunakan yang kita kata sebagai rawatan-rawatan alopati, ya, di hospital diberikan ubat-ubatan. Barangkali ada juga yang melihat kepada mungkin dengan bentuk yang cara lain, rawatan-rawatan berbentuk herba, nutropatik, berkaitan dengan rawatan-rawatan berbentuk bahan-bahan natural, ya, yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang mungkin akan memberikan kesan-kesan sampingan. Maka kaedah-kaedah rawatan seperti itu
juga diiktiraf sebagai salah satu daripada rawatan-rawatan yang perlu kita laksanakan. Maknanya kepelbagaian rawatan itu harus juga dilihat sebagai salah satu daripada bentuk-bentuk ikhtiar. Saya nak berbalik tadi kepada prinsip penyakit asalnya tadi, kita sebutkan tadi penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. So kita fokus sedikit berkaitan dengan penyakit jasmani ini, maka kita serahkan kepada mereka yang ahli dalam bidang-bidang ini. Sebab itu bagi mereka yang menghadapi apa-apa juga penyakit-penyakit jasmani, maka kita menyarankan untuk mereka dapatkan rawatan kepada ahli. Ya, rawatan kepada ahli maknanya pergilah jumpa doktor, dapatkan nasihat apa nasihat-nasihat yang mereka perlu buat. Ya, mungkin barangkali perlu kepada rawatan-rawatan susulan. Ya, maka itulah proses penyembuhan yang kita boleh buat. Ini sebagai satu bentuk ikhtiar-ikhtiar yang kita kena laksanakan. Ya. Kalau sekiranya tidak lagi melihat kepada rawatan-rawatan hospital itu sebagai satu yang meyakinkan mereka, barangkali boleh pergi ke pula ke rawatan-rawatan herbalis, mereka yang terlibat dengan herbal kan, naturopati, ya, ataupun barangkali dengan rawatan-rawatan seperti acupuncture, rawatan berbekam, itu contoh-contoh dalam bentuk rawatan-rawatan fizikal tuan-tuan, ya. Sebab itu kalau kita lihat penyakit-penyakit jasmani ini, kalau kita rujuk dalam Al-Quranul Karim, ya, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Dalam surah An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada salahnya bagi orang buta dan tidak ada salahnya bagi orang yang tempang, dan tidak ada salahnya bagi orang yang sakit jika masing-masing tidak menjalankan satu perintah disebabkan keuzuran yang dikenali itu berlaku. Dalam ayat ini disebutkan tentang Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga memberikan satu pandangan ataupun penambahan, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang penyakit-penyakit jasmani ini, tubuh badan, adalah melalui ayat-ayat yang menyentuh tentang bab haji ataupun bab puasa ataupun bab wuduk, kerana menurut beliau ayat-ayat tersebut membawa makna yang luas dalam soal ini dan telah menunjukkan keagungan Al-Quran itu sendiri, khususnya bagi orang yang menggunakan akal fikir. Maknanya dari sudut ini Allah menjelaskan kepelbagaian bentuk penyakit-penyakit ini tidaklah menjadi satu kesalahan, ya, kalau sekiranya kita menggunakan kaedah-kaedah rawatan yang sedia ada, ya. Dalam konteks memelihara diri dari penyakit jasmani ini terdapat 3 kaedah penjagaan, iaitu menjaga kesihatan, yang kita katakan tadi, menjaga kesihatan, menghindarkan daripada membawa penyakit. Hari ini kita kata COVID-19 ini juga sebagai satu wabak yang boleh memberikan kesan penyakit-penyakit fizikal. Maka kalau kita dalam situasi sekarang, kita juga harus menerima, harus menerima nasihat, saranan yang dibuatkan oleh mereka yang terlibat, khususnya berkaitan dengan bab kesihatan, ya, ataupun kita kata Badan Kesihatan Dunia, kan, WHO, kan. Jadi hantar kepada Kementerian Kesihatan sendiri, kita terima pandangan mereka, kajian-kajian mereka, data-data yang mereka kemukakan sebagai salah satu daripada bentuk yang kita harus mengambil tindakan. Akhirnya hari ini kita akur kerana mereka adalah ahli-ahlinya. Sebab itu dalam isinya juga, dalam meninggalkan ataupun daripada menggunakan bahan-bahan ataupun benda-benda yang kotor, rosak yang boleh menyebabkan penyakit. Sebab itu hari ini kita akur, kena cuci tangan, kena menggunakan face mask, kita maknanya kena jarakkan sosial ini sebagai salah satu langkah-langkah untuk memutuskan, melambatkan ataupun menghindarkan berlakunya wabak itu secara berlaku penularan yang lebih agresif. Pun begitu kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, kan, kalau kita lihat hari ini, ya, dalam usul-usul yang begitu lengkap, begitu detail ini pun kita lihat, ya, kadang-kadang dia berbalik juga bagaimana manusia meyakini, mengimani tentang saranan tersebut. Tuan-tuan, kan, ialah hari ini kita, ada orang yang kata ini semua tak payah pakai, ini semua kaedah-kaedah yang semua tak nak pakai. Sebab hakikatnya kita, tuan-tuan, kita juga kena melihat kepada realiti hari ini. Bila kita letakkan bahawa suatu data, satu bukti, kan, kita kata apabila tidak berlakunya penjarakan sosial, tidak berlakunya suatu penjagaan kebersihan menjadi faktor penyebab kepada berlakunya merebak, maka disitulah kita meletakkan satu keyakinan. Bagaimana, seperti mana kita meyakini bahawa api itu panas,
kita meletakkan bahawa kita yakin bahawa api itu panas, maka kita cuba. Kita cuba letakkan tangan kita di api, panas ke tidak. Kalau betul panas, kita meyakini bahawa oh betul panas. Jadi bila mana dah berlaku kepanasan ataupun boleh menyebabkan berlaku kebakaran, maka di situ kita harus berhati-hati. Kita yakin bahawa api itu panas. Sama juga pada hari ini, bahawa wabak yang ada hari ini juga merupakan suatu perkara yang kita harus meletakkan suatu keyakinan, faham bahawa itu merupakan satu yang boleh menyebabkan mudarat. Maka langkah-langkah yang perlu diambil sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran, bertindak sebagai orang yang berwaspada, menerima pandangan, juga melihat perkara itu merupakan satu usaha-usaha untuk mengelakkan daripada berlakunya jangkitan ataupun melayang. Jadi dalam Al-Quranul Karim hanya terdapat beberapa jenis jasmani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit tersebut seperti bekak, bisu, luka dan beberapa penyakit lagi. Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahawa penyakit jasmani tidak akan lari daripada menerima rawatan, iaitu daripada 3 saluran ataupun kaedah asas, melalui tukang bedah, minum madu dan juga menggunakan besi panas. Ini salah satulah contohnya berkaitan dengan bab kaedah-kaedah untuk penyakit-penyakit jasmani. Contohnya kalau kita sebutkan tadi, asyifa'u fi salasatin fi syartati mihjamin aw syarbati asalin aw kaitin binarin wa ana anha ummati al-kay. Kesembuhan penyakit itu ada pada 3 saluran, iaitu pisau, tukang bedah, pisau tukang bekam, atau tu minum madu dan juga besi panas. Tetapi aku melarang umatku daripada menggunakan besi panas dalam berubat. Perkara ini disebutkan sebagai salah satu daripada kaedah-kaedah rawatan orang-orang yang terdahulu ini. Mereka menggunakan besi panas kemerahan lalu dibakar dengan api untuk merawat sakit sendi ataupun kulit yang kronik. Namun Rasulullah SAW melarang umatnya daripada menggunakan besi panas sebagai satu bentuk penyiksaan pada tubuh badan. Hari ini kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW hari ini, mungkin kalau kita berbalik kepada kaedah-kaedah rawatan yang ada di hospital, hari ini kita menggunakan pembedahan, ataupun kalau disebutkan tadi mihjamin itu salah satu daripada bentuk bedah menggunakan pisau, ataupun kita kata hari ini itu berbekam, ataupun hari ini juga kaedah menggunakan bahan tajam itu sebagai salah satu daripada kaedah untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Ataupun kalau kita kaitkan dengan soal meminum madu itu dengan ubat-ubatan yang ada sekarang ini, mungkin sedikit keberkesanan. Cuma kalau kita sebutkan tentang asal ataupun kita sebutkan tentang madu itu, banyak kajian-kajian yang dibuat menunjukkan bahawa khasiat madu itu banyak. Tetapi kalau dari sudut kesihatan pula, tengok pula kalau jenis ada orang yang bagaimana. Kalau memang ada orang tu jenis kencing manis dan sebagainya, kena kawal juga tentang madu ini. Kena juga dapat nasihat-nasihat. Kadang-kadang mungkin dari satu ini dari sudut kepercayaan, kita kata mungkin dengan minum madu itu baik dia kata tetap juga mendatangkan kebaikan. Tetapi kena tengok juga, sesekali juga kena lihat tentang potensi. Kerana hari ini pula kadang-kadang madu dia tidak betul-betul madu, tuan-tuan. Banyak dia punya unsur-unsur penipuan. Itu yang kita bimbang ni. Kalau betul-betul madu yang pure ni, yang asli ni, kan, kalau madu yang betul asli ni, barangkali dia akan memberikan kebaikan. Tapi hari ini kerana orang campur, orang manipulate tentang kandungan dia campur, dia jadi, kita ni kreatif, dia campur sana campur sini. Kadang-kadang kalau silap-silap campur boleh mendatangkan mudarat pula kepada mereka yang mengamalkan madu. Sebab itu dari segi kaedahnya kita boleh guna pakai sama ada madu ataupun barangkali ubat-ubat berbentuk minuman ini. Okey, kemudian kita berbalik pula kepada penyakit-penyakit rohani ni, tuan-tuan. Kalau kita sebutkan, Al-Quran menyebutkan sebanyak 28 kali tentang penyakit hati. Penyakit hati yang melibatkan penyakit rohani, perasaan, tekanan jiwa, roh manusia yang tidak zahir pada pandangan mata kasar. Hari ini kalau kita lihat watak-watak manusia dalam hari ini, mungkin situasi pandemik hari ini kan, kepelbagaian hari ini, mental stress, manusia stres, hatinya mula mungkin ada berasa unsur kedengkian, berasa geram, benci, macam-macam penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit batin yang tidak kelihatan. Sebab itu kalau kita berbalik kepada ayat Al-Quranul Karim,
Ia menyebutkan tentang 28 kali disebutkan tentang penyakit hati. Di antaranya kalau kita nyatakan dalam surah Al-Baqarah ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam ayat ini, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 10 ini, Allah menyatakan dalam hati mereka itu golongan yang munafik, yang terdapat syak ataupun hasad dengki. Fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hati. Kalau kita berbalik tadi, kalau penyakit hati ni, kalau kita bawa kepada penyakit fizikal, mungkin orang kata hepatitis. Hepatitis itu penyakit memang hati itu sendiri, fizikal hati itu sendiri. Tetapi di sebalik maksud hati itu, kalau kita balik kepada dalil hadis Nabi SAW yang menyebutkan tadi, inna fil jasadil mudghah, kan, dalam jasad manusia itu adanya segumpal darah, segumpal daging yang terbentuk daripada darah itu. Maknanya iza salahat salahal jasadu kullu. Maknanya fungsi hati itu, walaupun dia sebut zahir, tetapi dia mempunyai suatu nilai kerahanian seseorang itu, maka dia akan menjadi penentu kepada watak seseorang. Watak seseorang, kalau sekiranya iza salahal jasadu kullu, iza salahat salahal jasadu, bila baik fungsi hati itu, maka dia boleh mempengaruhi tentang keseluruhan jasadnya. Bagaimana kita nak menterjemahkan fungsi hati itu, tuan-tuan? Maknanya hati dari segi prinsip kita sebagai orang yang beriman ini, kita meletakkan fungsi hati itu sangat besar. Dia mempengaruhi tentang seluruh tubuh badan kita. Hatta hati kita pun, kalau contohlah, kalau kita bawa tadi, kalau penyakit itu datang daripada zahir sendiri pun, tetapi hati kita, semangat kita, kita punya pemikiran kita itu harmoni, kita redha, kita positif dengan penyakit-penyakit tersebut, itu juga sebenarnya sebagai suatu momentum, kekuatan kepada untuk menyembuhkan penyakit-penyakit fizikal. Tuan-tuan, itu kekuatan hati. Kalau kita melihat bahawa penyakit itu, walaupun nampaknya, mungkin hari ini kalau kita pergi kepada mungkin kalau kita lihat kepada orang yang berdepan dengan penyakit-penyakit kanser, tuan-tuan, kan, mereka kadang-kadang melihat kepada bagaimana penyakit-penyakit kanser ini perlu kepada sokongan moral, kan. Mereka jiwa kena kuat, sokongan support moral ini untuk meyakinkan mereka bahawa bukanlah menjadi penamat bagi mereka yang menghadapi penyakit kanser ini. Tapi kita kata peluang itu, kita meyakini apabila datang satu kesakitan itu, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah bagikan, pahalanya Allah bagi. Kemudian kita kata Allah sedang memilih kita untuk membersihkan segala kejahatan-kejahatan kita. Banyak, tuan-tuan, dari segi kelebihan-kelebihan itu. Di samping itu juga kita melihat bahawa masyarakat ambil berat kepada mereka. Jadi mereka bukan golongan-golongan yang terpinggir, maka kita memberikan moral support kepada mereka. Mudah-mudahan itu membina satu emosi yang baik kepada mereka. Okey, tuan-tuan. Baik, jadi saya nak sebutkan tadi, Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 10 tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tapi kalau disebutkan tentang hati yang sakit ini, kita lihat wa iza fasada jasadu kullu. Bila rosak saja fungsi hati tadi, tuan-tuan, tak merosakkan seluruh tubuh badan kita. Maka kita kaitkan tadi, macam mana hati yang boleh menyebabkan rosaknya seluruh tubuh badan manusia. Salah satu kalau kita berbalik kepada maradun, fi qulubihim maradun, hati mereka itu hati yang penuh dengan hasad dengki, syak wasangka. Hati mereka itu penuh dengan dendam kesumat. Ini penyakit, tuan-tuan. Allah ya karim, kita berdepan hari ini kadang-kadang dengan penyakit-penyakit yang seperti ini. Dalam apa juga aktiviti yang kita buat, dalam aktiviti sama ada ekonomi kita, dalam keadaan kita mencari kerjaya kita, dalam membina kriteria kita, kadang-kadang kita berdepan dengan manusia-manusia yang pelbagai, kita berdepan dengan kepelbagaian watak-watak manusia, Jadi dalam situasi inilah pentingnya untuk kita melihat bahawa hati ini perlu juga dirawat. Sebab itu bila berbalik kepada soal hati ini, apakah bentuk yang kita nak sebutkan, tuan-tuan, ni? Nampak ni kurang dengar. Okey, mungkin saya mohon kemaafan kalau sekiranya saya punya sound ini tidak begitu
jelas ya, berkaitan dengan apa ni, pendengaran tuan-tuan. uh, itu mungkin apa, ada sedikit masalah berkaitan dengan sistem sound. Okey tuan-tuan, saya nak berbalik tadi kepada bagaimana Allah menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu adalah golongan yang munafik, terdapat dalam hati mereka itu syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada penyakit itu, Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab siksa. Ini lebih besar tuan-tuan, sebab kalau kita berbalik kepada prinsip penyakit hati inilah yang menyebabkan pendorong kepada masuknya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah ya karim ni tuan-tuan, ini satu perkara yang sangat-sangat besar. Dia punya kesan. Kita melihat kepada, kalaulah ada orang yang menghadapi penyakit fizikal tuan-tuan, penyakit fizikal, tetapi mereka redha, mereka sabar, mereka tenang, mereka bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak memberikan apa-apa kesan pun, malah Allah memberikan dia kebaikan. Saya tuan-tuan ni, maknanya bila mana kita kata tadi mereka yang menghadapi penyakit fizikal, tetapi bila mana hati mereka itu terima dengan penuh redha, sabar, dengan ujian-ujian itu syukur syukur barangkali Allah berikan dia sakit ni menyebabkan dia terpelihara daripada melakukan dosa sebagainya, maka syukur itu menjadi sesuatu yang memberikan banyak manfaat tuan-tuan kan. Tetapi kalau sekiranya orang yang sihat pula tetapi hatinya sakit, Allah memberikan penjelasan tu, walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini besar ni tuan-tuan, sebab penyakit hati ini yang mendorong kepada lebih banyak, walaupun kita tidak sakit fizikal, tapi sakit hati ni, penyakit hati ni menyebabkan kita lebih cepat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya nak sebutkan tadi dalam dalam kita berbalik kepada penyakit apabila sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tadi kalau kita berbalik kepada prinsip-prinsip sakit-sakit yang jasmani, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit kita, kemudian kita sabar, kita terus melakukan kebaikan, banyakkan bersedekah kepada mereka yang memerlukan, ya. Jadi asasnya kita lihat ini akan memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau sekiranya mereka menghadapi penyakit-penyakit hati ini juga, sebenarnya berbalik kepada bagaimana kita nak mengubati penyakit-penyakit ini. Ini berbalik juga tadi, apabila kamu sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi dalam keadaan orang yang menghadapi penyakit-penyakit fizikal, maka dia kena selesaikan dengan ikhtiar, dengan membantu tadi itu sebagai ikhtiar dia untuk mendapatkan kesembuhan. Maka bagi mereka yang menghadapi penyakit-penyakit hati ini tuan-tuan, mereka yang menghadapi penyakit-penyakit hati ini, dia juga perlu kepada rawatan, rawatan hati, balik semula kepada prinsip dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan zikrullah, kena terus membaca Al-Quranul Karim sebagai salah satu daripada pengubat kepada penyakit-penyakit yang dihadapi. Hari ini orang yang menghadapi penyakit mental stress, orang yang penyakit dengki ni tuan-tuan, penyakit-penyakit yang bersifat tamak haloba, penyakit-penyakit yang sifatnya kedekut, ini dia tak ada ke hospital, tak ada penyakit di hospital. Ini kalau kita pergi hospital pun kita tanya, doktor ada tak penyakit-penyakit yang saya hadapi sekarang? Saya ni memang agak bakhil sedikit, ada tak ubat itu untuk penyakit bakhil ni? Doktor pun akan geleng kepala tuan-tuan, tak ada. Dia kata, cik, kat sini tak ada ubat-ubat yang berbentuk seperti itu. Itu ubatnya ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita nak berbalik tadi, dalam keadaan apabila kamu sakit, Allah sembuhkan. Cuma hari ni kita nampak tadi sakit secara fizikal, cuba bawakan tadi penyakit-penyakit bersifat rohani ni. Kadang-kadang orang yang tidak begitu
orang tidak begitu apa ni, dia tidak begitu cakna, tidak begitu cakna berkaitan dengan penyakit-penyakit ini, dia tidak begitu cakna dengan penyakit ini, yang akhirnya mereka mengabaikan sebenarnya hati mereka itu sedang menghadapi sakit. Hati mereka, hati manusia sekarang ni ramai yang sakit tuan-tuan, tapi tidak disedari. Mereka lebih memikirkan penyakit-penyakit fizikal, sedangkan hati manusia hari ini di dalam keadaan yang sakit. Dia sentiasa menjadi apa ni, hati mereka berkecamuk, sentiasa rasa. Tadilah kalau kita sebutkan tentang sifat-sifat mazmumah ni, Allah ya karim, banyak tuan-tuan ni. Ini penyakit-penyakit hati yang kadang-kadang orang tak begitu alert, dia tidak begitu heran. Kita berdepan pula dengan penyakit-penyakit hari ini. Contohnya kita kata masalah rumah tangga, suami isteri bergaduh, berdendam, selagi mana tak dapat hak, dia akan cari sampai ke lubang cacing. Dia tidak ada lagi sifat-sifat kemaafan, sifat-sifat mahmudah. Dia tak ada. Dia lebih sifatnya mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Dia sentiasa memikirkan tentang periuk nasibnya sendiri, tidak melihat kepada masalah orang lain. Ataupun barangkali sifat yang kita nyatakan lebih makruf lah hari ini, mungkin dengan orang yang mungkin dia nak memikirkan tentang periuk nasibnya sendiri. Dia kata biarlah orang lain, yang penting aku selamat. Biarlah kesannya orang lain, tapi yang penting aku dapat. Kesan-kesan rasuah ini sebenarnya melibatkan soal hati. Kalau kita berbalik kepada hati ini, integriti lah tuan-tuan ya. Penyakit-penyakit yang tidak ada integriti ini pun jadi satu penyakit yang sangat-sangat besar. Sedar itulah penyakit hati ini kalau tidak dirawat dengan baik, Allah dah nyatakan tadi, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi ialah dalam siri kuliah pada hari ini tuan-tuan, kita bersama-sama nak cuba memulihkan, kita cuba nak rawat penyakit hati ni daripada kita bermuhasabah. Mungkin kita hari ini tuan-tuan, kita berada di masjid kan, alhamdulillah kalau tuan-tuan yang dipilih di masjid, ataupun barangkali yang kita berada di rumah, kita rasa rindu nak pergi ke masjid, itu sebagai satu daripada lonjakan-lonjakan iman. Tetapi di sebalik itu kadang-kadang kita juga kena tapis, kita kena tangkis penyakit-penyakit yang sifat-sifat yang mazmumah ini tuan. Kerana kita bimbang penyakit-penyakit yang sifatnya mazmumah ini akan menghakis segala kebaikan-kebaikan kita. Ini yang kita bimbang. Penyakit-penyakit hati, kalau kita kata buat baik pun, tapi tiba-tiba ada penyakit hati. Kita rajin bersedekah ni, kita rajin buat baik ni tuan-tuan, kita rajin melakukan ibadat solat, kita rajin untuk bangun malam dan semua, tapi hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Allah ya karim, ini dibimbangi akan menjadi penyebab akan terhakisnya segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini sebagai serba sedikit membuka minda kita berkaitan dengan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Sebab itu dalam soal ini mungkin sebagai solusi ataupun kesimpulan yang kita nak nyatakan tadi, dalam penyakit-penyakit berbentuk fizikal, ikhtiarlah. Di samping itu mungkin juga kalau kita lihat tentang faktor-faktor penyembuh, faktor-faktor yang boleh menyebabkan kesembuhan ini, ikhtiarlah. Kalau sekiranya perlu kepada rawatan-rawatan alopati, silakan. Di samping itu cuba cari juga rawatan-rawatan yang lain. Yang lebih-lebih lagi hari ini ada yang kita istilahkan sebagai rawatan-rawatan ataupun perubatan Islam. Perubatan Islam kita lihat juga sebagai satu daripada rawatan-rawatan alternatif. Kita tidak menyatakan rawatan-rawatan yang sifatnya itu lebih direct, berkaitan dengan kebergantungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey tuan-tuan, ni kalau kita sebutkan tadi, okey. Jadi kita nyatakan tadilah, kalau kita sebutkan bahawa dalam penyakit ataupun kita nak merawat penyakit jasmani ini sebagai satu rawatan-rawatan alternatif, maka wajar juga sama ada kita bantu untuk bagi rawatan-rawatan secara fizikal, rawatan-rawatan zahir ini juga kita ikhtiarkan juga dengan rawatan-rawatan sifatnya dengan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah mungkin ialah kita nak kata tak semestinya penyakit-penyakit yang perlukan ruqyah itu
sifatnya mestilah melibatkan gangguan jin saja, tidak. Tidak melibatkan gangguan-gangguan jin saja. Mungkin orang kata, ustaz, kalau ruqyah ni, kalau jampi-jampi ni dia mesti melibatkan jin ke? Tidak semestinya tuan-tuan, sebab konsep sakit itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dia ialah menyakitkan manusia. Sakit itu adalah juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata virus itu juga sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau memang dia punya kerjanya ialah sakit, menyakitkan manusia, sebab dia kata aku diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyakitkan kamu. Sebab Allah yang datangkan sakit kan? Jadi bila mana dia itu datang, dia kerjanya ialah melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyakitkan kamu, maka kalaupun penyakit itu tidak melibatkan sifatnya bawaan jin ataupun syaitan ataupun apa-apa makhluk halus, sifatnya memang Allah dah arahkan itu, maka kaedah yang boleh digunakan sebagai yang dinyatakan tadi oleh ulama Islam ialah juga kita membacakan ruqyah syar'i. Kan kita menggunakan kaedah-kaedah jampi-jampi yang syar'i. Kita baca doa-doa yang Allah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita kan, Allahumma rabban nas muzhibal bas isfi anta syafi la shifa illa shifauka. Kan, jadi kalau kita baca doa-doa seperti itu, maknanya satu permohonan, satu permintaan, ya Allah, ya Tuhanku, dengan Engkau yang telah memberikan sakit, maka tiada lagi yang menyembuhkan penyakit ini melainkan Engkau, ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit si fulan dan fulan. Maka rayuan itu berbentuk doa, kebergantungan kita dengan Allah. Sebab itu konsep ruqyah syar'iyah ini juga sebagai salah satu rawatan alternatif yang perlu dimasukkan dalam salah satu daripada kaedah-kaedah rawatan. Tuan-tuan ni, selain daripada ikhtiar tadi, ikhtiar berbentuk makan ubat, makan rawatan-rawatan berbentuk physical injection, kan, kita juga menggunakan kaedah-kaedah secara berkomunikasi dengan Allah SWT, berdoa. Doa silahul mu'min. Kita sebutkan. Jadi doa itu menjadi satu perantara yang memudahkan untuk kita mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan tadi, wa idza maritu fa huwa yashfin. Allah sendiri, Allah yang datangkan sakit, maka Allah yang sembuhkan. Maka konsep doa itu sangat-sangat ampuh, sangat-sangat sesuai untuk kita gunakan. Mungkin hari ini mungkin akan ada satu pertembungan, mungkin ada orang yang tidak melihat bahawa itu jampi ini adakah relevan. Jampi itu ataupun kita kata tadi jampi ataupun doa itu relevan. Tuan-tuan, jangan. Benda-benda yang macam ini, kalau kita kata doa, kita jangan meletakkan itu sebagai satu benda yang mustahil. Tiada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila kita berdoa itu, kita meletakkan satu kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi banyak doa-doa yang kalau kita berbalik kepada ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu maknanya jampi. Cuma kita tengok tadi lah jampi yang bagaimana. Sebab itu kita kaitkan dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang ada patuh syarak. Ruqyah yang ada asasnya, ada sumbernya. Kita jangan panggil mentera-mentera, mambang api, mambang angin dan sebagainya, yang kadang-kadang kita kata ni mambang daripada mana ni, tuan-tuan. Jadi sebab itulah asasnya ialah ruqyah syar'iyah. Allahumma anta syafi, Rabbana Allah fis sama', pada asas muka amruka fis sama' wal ardh. Itu adalah beberapa contoh-contoh seperti kita ruqyah Jibril yang diberikan untuk keadaan Jibril merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga merupakan bentuk yang kita boleh jadikan asas adanya sumber-sumber yang syar'i. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ni saya kira itu sebagai mukadimah perbincangan kita pada hari ini, bahawa dalam nak menyembuhkan penyakit, sama ada fizikal ataupun rohani tadi, kita lihat maknanya mungkin juga dengan ruqyah syar'iyah. Selain daripada kita sebutkan tadi ruqyah syar'iyah sebagai salah satu daripada, mungkin dia sendiri boleh membacakan ruqyah itu, dia sendiri sebagai membacakan ayat-ayat yang sifatnya ruqyah jampi, baca Al-Quran, maka dia boleh menjadikan suatu rawatan kepada dirinya sendiri. Mungkin kerana dia kata tak berkemampuan, mungkin ada orang lain yang boleh membacakan ayat-ayat ruqyah tadi, sama ada Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW ataupun sumber-sumber yang syarak, maka dia boleh jadikan itu sebagai nilai tambah. Kita katakan tadi. Jadi sebab itu kadang-kadang kekuatan ini, orang yang membacakan ruqyah ini, maknanya dia membaca sebagai membantu, orang kata tambah. Tapi asasnya juga kepada empunya yang sakit itu, tuan-tuan. Empunya yang sakit itu juga perlu meletakkan tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ya Allah, aku sedang diuji oleh sakit hari ini, ya Allah. Maka sebenarnya nilai keakraban dia dengan Allah Taala itu lebih hampir, tuan-tuan. Orang yang diuji sakit ni, maknanya dia punya nilai ni terlalu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sekiranya dia tidak membuka itu, maka barangkali contohnya kalau ada orang perawat saja, perawat yang datang untuk merawat dia, membacakan ruqyah syar'iyah, tetapi diri sendiri
Dia kata macam dia sendiri bersangka, ya ke dia ni baca ni, ya ke ruqyah ni betul. Jam tuan-tuan. Tak boleh. Ya. Dia tak jumpa, link tu tak sampai. Sebab itu bila mana ada orang yang cuba bantu untuk ruqyah, maka dia kena sahut. Amin ya Allah, ya Allah, aku yakin dengan doa-doa ini ya Allah. Sebab itu bagi seorang perawat, dia kena baca dengan jelas supaya orang itu boleh mengaminkan, sebab penyambung kepada doa ataupun munajat seorang perawat itu kepada Allah SWT disambut oleh empunya diri yang betul. Jadi maknanya kombinasi di antara doa perawat, doa peruqyah dengan pesakit itu sendiri menjadi satu yang kukuh, menguatkan bahawa dia akan memberikan kesembuhan dan kesempurnaan. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau ini ada orang yang kalau kita hari ini pun dia penyakit kita hari ini, orang yang jenis bakhil, orang yang jenis kedekut, orang yang berhasad dengki, maka rawatan itu ialah ilmu macam inilah. Inilah yang membuka sedikit demi sedikit. Oh betul lah Ustaz cakap, ataupun betul lah. Ini kita nak buka ni. Ini sebagai satu klinik. Kalau kalau kita kata penyakit hati ni tuan-tuan, dia kena pergi ke masjid-masjid, dia kena pergi ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu. Kerana di situlah terdapat ubat-ubat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati dalam manusia ini, tuan-tuan. Jadi jangan ingat bahawa masjid ataupun surau itu sekadar itu adalah merupakan klinik penyakit-penyakit hati, tuan-tuan. Allah ya kira. Selain daripada orang itu sendiri terus melakukan ibadat kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan itu akan memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada mereka yang diuji oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya kira mungkin sekadar itu saja perbincangan kita pada malam ini sebagai satu mukadimah yang berkaitan dengan suatu topik yang berkaitan dengan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Maka mudah-mudahan lebih-lebih lagi dalam keadaan kita sama-sama hari ini diuji dengan ujian sakit ni, penyakit-penyakit wabak ni. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, mudah-mudahan ini segala wabak, penyakit-penyakit yang datang ni Allah uji ni sama ada daripada manusia sendiri, yang mungkin ada manusia yang merancang melakukan perbuatan itu, ataupun sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala je. Asasnya ialah Allah izinkan, tuan-tuan. Jadi kita, bila kita berbalik kepada bila mana Allah izinkan itu, dia menjadi penutup kepada sangat-sangat kita yang pelbagai. Menutup yang kepelbagaian itu. Walaupun kita sebutkan tadi ialah kalau Allah izinkan dia akan jadi berlaku. Maknanya kita percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita meletakkan apabila Allah izinkan, maka berlakulah realitinya pada hari ini. Maka kita menjadi orang yang bersikap terbuka, kita redha dengan apa yang berlaku. Di samping itu usaha ikhtiar kita mudah-mudahan akan memberikan kebaikan kepada kita, masyarakat, menjadi pengajaran yang sangat-sangat baik kepada masyarakat hari ini, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi saya kira sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Saya mohon kemaafan atas kekurangan dan kelemahan. Kalau sekiranya berlaku sebarang kesilapan ataupun kelemahan dalam video live ini, saya mohon kemaafan daripada pihak tuan-tuan. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datang dari Allah SWT, dan kekurangan itulah ke saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.